أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, menghimpunkan kita di dalam sebuah masjid yang tersergam indah di Pekan Pauh ni, iaitu tak lain tak bukan Masjid Al-Mursyid Pauh, Guring Pauh ini. Jadi alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya Allah taala beri peluang kepada kita untuk kita bersama-sama, untuk saya bersama dengan jemaah karya Guring ini sekali lagi untuk minggu ini. Syukur alhamdulillah. Jadi yang saya mulakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai-pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mursyid Guring Pauh, pemimpin-pemimpin tempatan, ketua-ketua masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Tak lupa juga hari ini kita ada kru tim Suara Sunnah Channel, dan sudah tentu kita ada pengikut-pengikut melalui siaran langsung yang ikut siaran, bersiar melalui Suara Sunnah Channel di Facebook. Jadi tuan-tuan puan-puan pada hari ni bolehlah cari tengok dekat Facebook. Balik saat ni lah cari, like dan boleh share program-program. Banyak kuliah alhamdulillah, inisiatif yang telah dilakukan oleh beberapa NGO ni untuk tim rakaman ni untuk nak mempersebar luaskan dakwah Islam. Betul lah, kita yang main masjid ni kita dapat dengar, mungkin ada juga yang tak berpeluang macam kita. Ada orang berniaga malam-malam buka kedai makan, payah ustaz nak main ke masjid, jadi boleh buka siaran langsung dan boleh juga gunakan buat siaran langsung, buka kuliah-kuliah. Bukan kuliah saya pun tak apa, kuliah online Sahibus Samahah, Datuk Mufti ke ustaz-ustaz, para asatizah yang lain-lain boleh kita siarkan. Jadi moga ada manfaat. Di samping orang main kedai kita, orang main makan-makan, boleh juga buka siaran yang lain, tengok TV kartun, tengok banyak yang lain-lain, banyak rancangan-rancangan berita waktu ni. Dan boleh juga kita buka siaran. Dan
boleh manfaatnya banyak luas lagi. Yang mana orang yang mungkin bermusafir sedang duk memandu kereta, dia buka, dia cari tengok Suara Sunnah Channel, Pro Media Tajdid, tengok, boleh tengok kuliah siapa yang ada pada malam ni, boleh pilih nak dengar hak mana, ustaz hak cakap bab apa, nak cakap bab fiqh ke, nak cakap bab tauhid ke, nak cakap bab bab hukum miras, hukum pembahagian harta ke. Banyak di dalam siaran tersebut yang mana hari ni kita terbuka boleh nak tengok. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tuan-tuan puan-puan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sering kali bila mana pembukaan dalam muqaddimah majlis selalu kita dengar bagi kaum Adam ayah-ayah ni, selalu dengar ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari-hari tiap-tiap minggu duk dengar pesanan Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Allah suruh kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, orang yang dah beriman, yang dah percaya kepada Allah, yang dah percaya kepada ajaran Islam ni, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat ni, Allah suruh ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sesekali kalian mati, jangan sesekali kalian mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian sejahtera. Muslimun, dalam keadaan kita sejahtera ni, kita sejahtera agama kita, sejahtera iman kita. Bagaimana iman kita, bagaimana tauhid kita, bagaimana kita punya takwa kita kepada Allah. Hari ini kita takut, sungguh-sungguh takut ke, ataupun kita takut sat-sat, ataupun tak takut langsung kepada Allah, tak takut langsung azab Allah. Wal'iyazubillah. Allah kata jangan sesekali kita mati kecuali dalam kita keadaan kita muslimun, kita sejahtera, kita berserah kepada agama yang Allah Ta'ala, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain juga, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Pakai hangguk dengar, selalu dengar ayat ni. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Taala berpesan, berfirman kepada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, orang yang beriman ni Allah suruh bertakwa kepada Allah. Yakin, percaya dah kepada Allah, cuma Allah Subhanahu wa taala suruh tambah lagi dengan takut kepada Allah. Orang yang beriman Allah Taala suruh takut kepada Allah. Tadi ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah, Allah Taala suruh dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Kalau sambung tu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Allah suruh takwa kepada Allah, Allah suruh berkata perkataan yang baik. Qulu, berkatalah kalian semua, qulu qawlan sadida. Qulu adalah fi'lul amar, Allah suruh perintahkan kepada kita ni untuk qawlan. Qawlan ni adalah masdar dari perkataan qala yaqulu qawlan. Qala, dia berkata, seorang lelaki berkata. Yaqulu, dia sedang berkata. Qawlan ni masdar kata terbitan. Qawlan ni dengan kata-kata, qawlan sadida dengan kata-kata yang lunak, kata-kata yang bagus. Dengan kita berkata dengan kata-kata yang elok, kata-kata yang bagus ni, mula tadi orang yang beriman ni Allah suruh kita bertakwa, takut kepada Allah. Kemudian Allah suruh qulu qawlan sadida, berkatalah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lunak. Pasal apa? Yuslih lakum a'malakum,
Allah Ta'ala akan perbaiki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perelokkan a'malakum, amal-amal kalian semua. Dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita kata dengan kata-kata yang baik, yuslih lakum a'malakum, yang pertamanya Allah akan mengelokkan, Allah akan bagi jadi elok amalan kita. Yuslih lakum a'malakum. Kemudian yang keduanya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Untung kita takwa kepada Allah, kita kata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lunak. Yang pertamanya Allah perelokkan, Allah bagi jadi elok amalan kita, bagi sempurnakan amalan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kalian semua. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat, yang patuh kepada Allah, yang patuh kepada Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, maka orang itulah memperolehi dengan kejayaan yang besar sekali. Allah Ta'ala sebut. Jadi sebab itulah Nabi SAW dalam permulaan muqaddimah nak memulakan ucapan, Nabi mula dengan ayat-ayat yang tersebut supaya peringatkan dan menjadi satu rukun untuk dalam khutbah, rukun untuk sebutkan benda itu, sebut supaya orang bertakwa. Ajak para jemaah yang ada ni supaya takwa satu rukun. Rukun supaya ajak orang bertakwa, kena sebut perkara tersebut, kena ada di dalam rukun khutbah. Jadi sebab itulah tiap minggu duk dengar tu. Jadi bukan sesaja bubuh, sebab pasal apa? Itu adalah rukun, nak peringat supaya kita sentiasa takwa. Ada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kemudian Allah, ya ayuhan nas inna, macam mana ayat dia? Saya tengok tadi. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan ayat yang lain juga, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Banyak lagi permulaan mukaddimah yang Allah Ta'ala suruh kepada orang beriman, Allah Ta'ala suruh kepada sekalian manusia. Ada perintah selepas pada tu. Jadi bila mana perintah selepas pada tu, kita sebagai orang yang beriman kena ikutlah. Allah perintah, kalau kata kita betul orang yang beriman, Allah suruh kita ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida, dengan kata-kata yang elok ni. Kita banyak kata-kata, kita nak nasihat orang banyak cara juga. Ada cara orang boleh tegur dengan tak laku dengan cara yang elok, kena tegur dengan cara yang kasar. Tapi kita sebaik-baiknya kita tegurlah dengan teguran yang lunak. Kita bagi nasihat kepada orang, mai cerita kepada orang, mudah-mudahan dengan keelokan, dengan ketertiban akhlak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi, yang baginda Nabi SAW tunjuk kepada kita. Kita sebagai umat Nabi SAW semestinya kita kena berakhlak dengan akhlak yang elok. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah perelokkan segala amalan kita, dan itulah orang yang memperolehi kejayaan yang sangat besar. Allah Ta'ala sebut orang itulah orang yang memperoleh kejayaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut perkara tersebut supaya kita beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi petunjuk kepada kita untuk kita lakukan, laksanakan perintah-perintah tersebut. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, serta para pendengar di siaran langsung. Pada pertemuan yang lepas kita membincangkan di Masjid Guring Pauh ini tentang solat sunat tasbih. Kita telah cerita dah solat sunat tasbih ni solat sunat 4 rakaat. Solat sunat 4 rakaat yang mana setiap rakaat itu mengandungi 75 kali tasbih. Setiap rukun kita lepas pada baca surah ada tasbih, masa rukuk ada tasbih, masa i'tidal ada tasbih. Kesemua tu setiap rakaat ada 75 kali. Jadi bagi 4 rakaat tersebut kita dapatlah bilangannya sebanyak 300 kali. Jadi kita boleh beramal dengan hadis yang baginda Nabi SAW sebut kepada
kepada bapa saudaranya, kepada pamannya, yang mana Nabi SAW sebut kepada Abbas ibnu Abdul Muttalib, sebut kata, wahai pamanku, nakkah aku bagi kepadamu, aku hadiahkan kepadamu 10 perkara, 10 macam buat, yang mana perkara tersebut akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang sengaja ataupun tak sengaja, dosa-dosa yang terang, yang nyata ataupun yang tersembunyi. Yang mana dengan yang ni Nabi SAW sebut dengan solat sunat tasbih ni lah Nabi SAW sebut. Dan disebutkan juga dalam hadis tersebut, disebutkan, wa in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marrah faf'al, fa in lam yastati' fa fi kulli jum'atin marrah, fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, fa in lam taf'al fa fi umrika marrah. Disebutkan dalam akhir hadis tersebut, Nabi sebut kata, kalau mampu, kalau boleh buatlah setiap hari sekali solat sunat tasbih tu. Kalau tak mampu, buatlah seminggu sekali. Tak mampu, buatlah sebulan sekali. Tak mampu, buatlah setahun sekali. Tak mampu juga, buatlah sekali seumur hidup. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita. Jadi banyak perkara yang Nabi SAW sebut mengarahkan kepada benda-benda mohon keampunan kepada Allah. Pagi tadi saya baca tafsir ayat Al-Quran di masjid. Masjid-masjid lah ni dah banyak, dah diarahkan supaya tiap-tiap pagi ni kalau boleh lepas subuh buat tafsir, baca 5 ayat, baca 10 ayat, kemudian baca tafsir, tak payah panjang-panjang, supaya bagi tiap-tiap hari boleh baca Quran jemaah. Untuk imam baca 5 ayat, makmum baca 1 ayat, makmum ikut, baca 1 ayat, makmum ikut, supaya dapat dengar bacaan imam dan ikut bacaan imam tersebut dan cerita tafsiran ayat. Tadi saya cerita tentang surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita tahulah dalam surah tersebut Allah ceritakan bahawa pada malam Al-Qadar ni diturunkannya Al-Quran, dan pada malam tersebut diturunkan rahmat. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beramal ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana pasal apa? Umat Nabi SAW, kita ni cukup-cukup mah 60 ke 70. Nabi SAW sebut umur umatku antara 60 ke 70. Lepas tu makcik lah ni 75 dah. Umat siapa? Umat Nabi juga. Tapi Nabi SAW sebut kod lerah. Kod lerah. Jadi kena kod TV ni. Kod lerah ni mungkin dia tak faham. Average, kira-kiranya sekitar itu je. Ada yang sampai ke 90, ada yang sampai 100, tapi jarang-jarang. Kebiasaannya 60, 70. Kod lerah, kod main situ je. Nak keluar kod lerah juga. Nak sebut apa? Sekitar itu. Sekitar umur tersebut saja umat Nabi SAW. Jadi satu benda yang kurang bagi umat Nabi Muhammad nak banding dengan umat Nabi yang lain. Ada umat yang sehingga 300 tahun. Ada umat yang sehingga beratus-ratus ribu tahun ada dia berhidup. Kita ni umat Nabi Muhammad dah lah kecil-kecil kita. Orang Arab besar lah kita. Orang Melayu kita kecil-kecil. Saya pun kecil tapi cuma rendang sikit kata kan. Okey, baik. Umat Nabi Muhammad lebih kurang 60-70. Macam mana nak boleh buat amal dengan umat yang terdahulu hidup 300 tahun? Jadi Allah Ta'ala kurniakan malam Al-Qadar. Malam yang satu malam tu, kalau kita dapat malam tersebut, kita dapat beramal pahala amalan yang lebih kurang 83 tahun, 1000 bulan. 82 tahun berapa bulan macam tu, dekat-dekat dengan 83 tahun. Satu malam kalau kita dapat. Dan Nabi SAW melazimi 10 terakhir Ramadan itu begitu syadid, begitu bersungguh sekali Nabi SAW beramal untuk nak memburu, nak mencari malam Al-Qadar. Nabi SAW sendiri pun tak ada petunjuk, tak tahu macam mana malam bila, bilangan yang keberapa. Cuma ada disebutkan malam-malam yang ganjil, tapi malam yang ganjil pun Nabi tak pilih. Tiap-tiap malam Nabi buat. Macam kita ni malam hak yang ganjil kita pulun, malam hak genap pi pasar kat Kangak tu, beli kuih raya, beli tudung, beli tirai kata kan. Pasal apa? Malam ni malam genap. Tak turun kot Lailatul Qadar. Nabi SAW buat tiap-tiap malam yang terakhir Ramadan, Nabi pulun sungguh-sungguh. Dan Nabi SAW juga menasihati Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya, ya Rasulullah,
jika aku menemui malam Al-Qadar ni, benda apa yang aku nak buat Rasulullah? Nabi tak pesan benda lain. Nabi ajak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maksud dia? Allahumma, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau, afun, sesungguhnya engkau ni pemaaf, tuhibbul afwa, Allah Ta'ala juga suka perbuatan minta maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka akan kemaafan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya engkau ni pemaaf, tuhibbul afwa, suka akan kemaafan, fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Nabi ajak suruh minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosa kita. Jadi solat sunat tasbih ni pun yang kita buat untuk tujuan nak menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak benda yang Nabi ajak perkara-perkara ni suruh minta supaya dia ampunkan dosa-dosa kita. Jadi nak cerita bahawasanya berat kita ni tentang dosa-dosa kita ni. Cuma kita aja yang tak ambil tahu, kita tak ambil bab. Kita buat relax, buat tak ada apa, Allah dosa sikit je, aku cong dia sikit nak kata, biar pilah kata nak terang mana apa kan. Ui, awak hang kata macam tu kat mak oi dah. Hang burung kata pergi sekolah tadi, pergi tuition tadi. Lah sikit nak kata kan. Tipu mak ayah besar tu, dosa satu. Kan, dosa, dah lah dosa, tipu mak ayah pula lagi besar dosa tu. Tapi tak ada apalah. Kalau tak bohong, tobat aku kena pukul, tobat aku kena regih dengan rantinai kata. Tak mau habaq kata kan. Jadi kita anggap dosa ni satu benda yang kecil, tapi dosa-dosa tersebut adalah dosa yang besar. Dan Nabi SAW sentiasa peringat kepada kita untuk sentiasa mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beramallah, mudah-mudahan apa yang kita buat tu dapat memberikan keampunan kepada kita. Sebab pasal apa? Dosa ni satu benda yang berterusan. Kita minta ampun, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ni, esok saat-saat lagi kata pula mengata pula ke orang, buat pula benda yang tak baik kata. Jadi seolah-olah macam pakaian yang kita pakai, walaupun pakaian tersebut putih bersih, kena kotoran kita kena cuci, kita kena bersih balik dia, kena basuh balik dia. Jadi begitulah dari kita, kehidupan kita pun, kita ni sering kali melakukan dosa, sering kali melakukan kesilapan. Maka oleh sebab itulah kita dianjurkan selalu senantiasa untuk kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita letakkan target kita pada sekian-sekian lah umur aku, waktu ni aku nak minta ampun, waktu ni lah aku nak tobat kata. Bukan pada masa tu, malah kita disuruh untuk segera memohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi dalam ayat Quran disebutkan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh sabiqu, bersegeralah, ila maghfiratin, kepada keampunan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh segera minta ampun. Bukan kata Allah kata tak apa, tunggulah. Allah kata sabiqu, segeralah kamu. Macam fastabiqul khairat, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh bersegera atas buat benda-benda yang baik. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, Allah Ta'ala suruh segera juga untuk cari keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan, berikan kepada orang yang bersegera mohon keampunan kepada Allah ni dengan kurniaan syurga yang seluas langit dan bumi. Kita tengok, nak tengok dongok ke atas, tengok langit kita, tengok bumi, nampak luas. Kadang-kadang kita berasa tak tahu tak luas. Kadang-kadang kalau kata kita naik kapal terbang, kita tengok ke bawah, kita nampak luas tak sangga-sangganya muka bumi ni kata. Kan, pi pada Aluk Start, pi Kuala Lumpur pun perjalanan tu nampak sayup mata memandang. Syurga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang bersegera mohon keampunan kepada Allah ni seluas langit dan bumi. Untuk kita lah, untuk kita yang bersegera minta keampunan kepada Allah. Jadi kita nak apa lagi? Allah Ta'ala nak bagi semua tu kepada kita. Kita bersegeralah ke arah perkara-perkara tersebut. Baik, dalam perkara solat sunat taubat ni sikit lagi. Solat sunat tasbih. Saya nak sebut beberapa perkara, antaranya kita telah selesai tentang bacaan-bacaannya berapa kali. Selepas baca surah kita baca 25 kali.
selepas baca surah kita baca 15 kali, masa rukuk 10 kali, masa i'tidal 10 kali, masa sujud yang pertama 10 kali, masa duduk antara dua sujud 10 kali, masa sujud yang kedua 10 kali, masa duduk istirahat nak naik rakaat yang kedua tu 10 kali. Maka satu rakaat dapatlah 75 kali kita bertasbih kan. Cuma kita boleh buat sama ada 2 rakaat 1 salam ataupun kita buat 4 rakaat 1 salam. Bila solat di waktu pagi ni dianjurkan untuk buat 4 rakaat 1 salam. Buat sebelah malam dianjurkan untuk buat 2 rakaat 1 salam, kemudian 2 rakaat 1 salam. Kerana apa disebutkan tentang solat malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathna 2 rakaat 2 rakaat. Jadi solat siang ni ikutlah, kita nak buat 4 terus pun tak apa, ataupun nak buat 2 juga pun boleh juga. Kita boleh dalam 2 keadaan untuk solat siang ni. Solat malam dianjurkan sangat untuk kita buat 2 rakaat 2 rakaat. Dan kemudian yang antaranya kita baca surah yang kadar sederhana, yang pendek. Bagi kita tak kisahlah apa yang kita boleh baca, kita baca sebab bahasa apa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, iqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah oleh kalian apa yang mudah bagi kalian untuk baca. Dan disebutkan juga, tapi ini bukan riwayat, bukan warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diberikan petunjuk boleh kita baca. Yang pertamanya, rakaat pertama kita baca Alhaakumut Takatsur. Rakaat yang kedua kita baca surah Al-As. Rakaat yang ketiga baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang keempat baca Qul huwallahu ahad. Surah-surah yang pendek saja. Boleh ke ustaz nak baca Sabihis? Saya suka sungguh ustaz Sabihis, sebab saya hafal dah ustaz. Bacalah, kata tak ada masalah apa. Kan? Surah apa yang mudah bagi kita, kita boleh baca. Saya suka Watin wa Zaitun, sebab tak tahu dengar macam depan tu macam surah buah kok nak tin dengan zaitun tu kan, betul tak? Betul. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi makhluknya, buah tin, buah zaitun, wa turi sinin, dan demi tur sina. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kemudian ada khabar selepas tu yang Allah taala nak sampaikan dalam surah tersebut. Bacalah, kita suka apa yang kita baca, boleh kita baca sekadar yang kita mampu. Tapi ikut pada kerelaan kita, pada kesenangan kita. Kalau kita tak mampu, jangan kita nak susahkan diri kita. Agama Islam ni Allah Subhanahu wa taala suruh supaya kita buat perkara yang mudah. Kita beramal apa kemampuan kita, dan apatah lagi solat sunat tasbih ni adalah perkara dalam perkara amalan sunat. Amalan sunat, jangan kita terlampau risau sangat, betul tak betul tak kami buat kata. Tapi kita ikut apa yang telah diberi garis panduan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat, itulah bacaan-bacaannya diberikan, disebutkan tadi. Yang pertama kita baca dengan surah Alhaakumut Takatsur, surah Al-As, surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Qul huwallahu ahad. Ataupun kita nak baca 3 qul tu ke, ustaz saya hafal 4 qul. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Saya hafal hak tu, boleh tak baca? Bacalah yang tersebut. Tapi ustaz, Qul a'udzu birabbil falaq kadang-kadang boleh, kadang-kadang tergeliat lidah tak kena kata baca. Bacalah apa yang mudah tuan-tuan dan puan. Jangan kita susahkan diri kita, kerana amal ibadah ni adalah satu perkara yang Allah Taala telah beri kemudahan kepada kita. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kita tengok 2 perkara, insya-Allah niat di hati nak cerita tentang 2 perkara pada hari ini dalam kitab Fiqhus Sunnah. Kita sambung yang pertamanya tentang solat hajat. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abu Darda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abu Darda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang solat hajat ni. Apa Nabi sebut? Man tawaddaa fa asbaghal wudu'a thumma shalla rak'atain yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, kemudian bersembahyang 2 rakaat dengan sempurna, maka ia diberi oleh Allah Ta'ala
apa sahaja yang diminta baik cepat ataupun lambat, itu dalam bab perkara solat sunat hajat. Ringkas dalam kitab fiqh sunnah yang saya baca ni tentang solat hajat ni, Nabi sebut kata man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a, barang siapa yang berwuduk kemudian dia menyempurnakan wuduknya, dia bagi jadi elok wuduk dia menyempurnakan wuduk dia, thumma shalla rak'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, yutimmuhuma, dan menyempurnakan 2 rakaat tersebut, a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akharan, akan diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta olehnya, mu'ajjalan sama ada dalam keadaan cepat, bukannya dia minta tu cepat, maksudnya sama ada Allah makbul permintaan dia tu cepat, au muakharan, ataupun lambat sikit kata. Itu yang Nabi yang Allah Subhanahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang solat hajat. Maka kita jika berhajat apa-apa, kita solat 2 rakaat. Tapi yang pertama tadi kena wuduk dulu. Wuduk, sempurnakan wuduk, sembahyang 2 rakaat, sempurnakan sembahyang tersebut. Kemudian apa yang kita minta, nescaya Allah akan makbulkan permintaan kita, dan sama ada cepat ataupun lambat. Hak tu saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut kata susah-susah kita nak kena baca apa benda sebelum benda tu, nak kena buat solat hajat perdana ke, kata wallahu alam bisawab. Kita buatlah, kita punya hajat, kita solat buat masing-masing kita. Boleh tak boleh ustaz nak buat solat hajat perdana? Boleh, kita buat berjemaah, tak ada masalah apa. Kan kita nak buat solat sunat hajat, tapi kita buatlah. Kita tujuan kalau kata kita nak doa sesuatu, kita nak minta supaya diangkat musibah berlarutan sangat-sangat ni, tempat kami ni jadi. Tapi kita sebenarnya kalau kata kalau kata banjir 5 hari seminggu macam tu surut tapi kalau banjir berpanjangan, kita boleh minta, boleh kita buat solat sunat hajat kalau kata berlaku kemarau yang berpanjangan. Tapi yang tu disebut solat sunat istisqa. Solat sunat minta hujan, minta Allah turunkan hujan. Ada tata cara, ada tata tertib dia kita nak solat sunat istisqa ni, nak minta Allah turunkan hujan. Terutamanya bila musim kemarau yang panjang, berbulan-bulan tak turun hujan. Di Perlis kita dah amalkan beberapa tahun yang sudah, 2, 3, 4 tahun yang lepas ni kerap berlaku kemarau panjang kata. Dan ni kita ada hujan sehari 2 seminggu sekali hujan. Tapi di awal-awal tahun, beberapa tahun yang lepas ni dia jadi hujan dan dia jadi panas berpanjangan sehingga kering habis rumput-rumput. Binatang-binatang pun jadi kurus sebab pasal apa? Tak dapat makanan yang cukup, tak dapat zat daripada rumput-rumput tu, makan pun rumput kering, kita jadi kering habis pada apa? Kita solat sunat istisqa, yang mana kita datang ke lapangan, kita himpun orang. Dianjurkan untuk kita himpun orang ramai dan kita datang dalam keadaan perasaan khusyuk, perasaan tawaduk. Bila kita nak menghadiri solat sunat istisqa tu, kita main dalam keadaan khusyuk, tawaduk. Sebab pasal apa? Nak berhimpun, kita nak solat, nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Jadi itu yang digariskan, apa yang diberi panduan kepada kita untuk kita lakukan solat sunat istisqa. Bukan bila kita nak main ni kita pakat bersonok kata, "Weh, buat apa lah ni musim panas duk bersembang boleh lah kata, tapi kita sembang dalam keadaan yang elok. Kita sembang tanya apa khabar, kata kita sembang benda-benda perkara yang elok lah, bukan kita pergi bersonok. Kita nak berhimpun untuk kita nak minta supaya Allah turunkan hujan. Tapi kalau kata dalam perancangan kita duk himpun orang kan, kita cadang kita dah berkemarau 4 tahun, bukan 4 tahun, 4 bulan dah ni tak turun-turun hujan. Jadi Tok Imam buat poster pada hari sekian-sekian, pada hari Khamis ni pagi kita nak buat solat sunat istisqa macam sembahyang hari raya lah kata. Tiba-tiba malam tu hari Rabu tu dah turun hujan kawasan tu, maka kita dah tak dianjurkan untuk buat solat sunat istisqa. Kemarau yang panjang tak turun hujan, kita boleh lakukan solat sunat istisqa. Hajat kita juga kita minta kepada Allah, minta Allah turunkan hujan, Allah bagi rahmat. Dan kadang-kadang kita ni nak kira tak kena, semua serba tak kena. Hujan tak kena, bila panas pun kata tak kena. Sebab pasal apa? Sebab kita tak mensyukuri dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kata. Tapi kadang sungguh juga kalau hujan lebat kata, tak boleh buat apa lah ustaz kata.
pagi-pagi duk rekod aja kat rumah kata nak bangkit tak larat ustaz. Bukan tak larat kata, kena bangkit juga. Ada orang yang saya tengok dia bangkit, dia duduk kat rumah, dia kutip cabut tanaman kita, dia jadi berpeluh, jadi dia jadi panas, badan jadi panas dan dia bertenaga lah nak buat. Tapi dalam keadaan lah ni kita musim tibuk lah ni, sejuk pagi-pagi kata. Saya pun kalau lepas balik pada subuh kata, ada hari kadang tak pergi juga subuh kata, sembahyang di rumah kata, sejuk tu kalau kata duk layan sejuk, maksudnya habis kita kan. Oh sejuk malasnya nak bangkit kata, duk layan malas, duk layan syaitan, duk pujuk tu tak payahlah kata, hang relax lah, tidur lah kata, habis hari kita lawan, kita bangkitlah buat aktiviti supaya kita dapat menghasilkan peluh dan kita dapat bertenaga selepas pada itu. Jadi tentang solat sunat hajat ni kita buatlah berapa rakaat pun, 2 rakaat pun dah mencukupi. Waktu mana ustaz solat hajat? Tak kira masa, melainkan selain pada waktu-waktu yang terlarang. Kita buatlah, kita mempunyai hajat apa-apa, kita mai ke masjid, kita cari tempat yang lapang. Selalunya kalau orang mempunyai hajat yang besar ni, dia nak minta kepada Allah, dia nak cari tempat yang lapang, yang sunyi, supaya dia dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat rasa dia tengah bermunajat betul-betul. Bila kita dalam ramai-ramai ni, kadang-kadang kita tak boleh nak merasai sangat, sebab dengar orang lintah kok ni, kita pun tak boleh nak khusyuk kan. Kita tak boleh nak khusyuk. Tapi bila kita nak munajat kepada Allah ni, kita cari tempat yang sunyi, tempat yang sunyi pada orang. Kalau masjid pagi-pagi pun kadang kalau masjid buka, kita main nak solat hajat, mainlah buat kata di ruang kaki 5 ke, kita duduk sembahyang 2 rakaat, angkat tangan tadah, ya Allah berikanlah keampunan kepada aku, ya Allah berikanlah kepada aku kesihatan, ya Allah, ya Allah aku ni sakit dah lama dah, aku tak tahu penyakit apa yang aku alami. Dan ada orang yang ada juga orang yang mengalami penyakit kronik, penyakit misteri. Kronik tu hak yang lain, penyakit misteri ni pergi check dekat hospital tak ada apa benda kata. Penyakit misteri ni yang duk berasa hak nu sakit, hak ni tak kena kata, tapi bila check di hospital tak ada apa, kita munajat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah aku tak tahu, habis dah aku pergi jumpa klinik pakar, pergi check semua, dan aku mohon kepadamu ya Allah, kau sembuhkanlah kepada aku, engkaulah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Minta sungguh-sungguh. Boleh ke dalam bahasa Melayu? Boleh. Allah Ta'ala maha, dia faham, dia tahu benda apa yang kita nak minta. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak kira siang, tak kira malam, nescaya Allah akan makbulkan permintaan kita, sama ada cepat ataupun lambat. Kalau lambat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ujikan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak uji kesungguhan kita nak minta. Macam kita nak tengok lah kan, ada orang nak minta bantuan apa-apa, nak minta pinjam dekat kita pun, main nak minta pinjam dekat hang sat 500 kata, hang nak buat apa kata, ada kerja nak buat, dia tak habaq kat kita. Kita nak uji dia, kita habaq tak ada lagi hari ni kata, esok boleh tak mai kata. Kalau dia betul-betul sungguh, dia akan mai pula esok kan. Kita nak uji tengok, bukan senang 500 nak bagi pinjam kata kat orang. Tapi janganlah kita terlalu menyusahkan orang. Tapi kalau kata kita rasa kita boleh bagi, kita bagilah pinjaman kan. Kita nak pinjam kepada dia, kita tanya dia tak habaq pasal apa. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh, dia minta sungguh-sungguh, kita habaq, Allah petang tadi tak ada nak pergi ambil duit lah kata, malam saat ni lepas aku keluar masjid, bank rakyat depan tu aku pergi ambil duit, hamai masjid, mai rumah aku lepas tu. Kalau dia betul-betul sungguh, dia mai kata. Jadi begitulah Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita ni. Kalau kita sungguh-sungguh nak minta kepada Allah, bukan takat sekali saja Allah nak dengar rayuan kita, permintaan kita. Kita minta lah berpuluh-puluh kali, hatta beratus kali, ya Allah aku tak tahu penyakit apa pada aku ni, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah. Pada dulu tembun lah ni jadi kurus kering, tak tahu apa pasal, ya Allah tengok, ya Allah kata, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah akan beri kepada kita, sama ada cepat ataupun lambat, itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita perlu adalah kita berserah kepada Allah setelah kita melakukan pelbagai ikhtiar dan usaha. Akan tetapi perlu kita ingat, ikhtiar tersebut perlulah ikhtiar yang bertepatan, yang tidak menyalahi syarak. Kadang-kadang ada setengah orang tengok benda apa jadi masalah ni kata. Kadang-kadang sampai benda sikit saja pun minta bantuan supaya orang boleh tengok. Jadi perkara ni juga kita kena jaga, sebab apa Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis,
man ata'arrafan aw kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, tukang-tukang sihir ni, tukang-tukang tilik ni, maka dia telah kufur akan ajaran Nabi SAW. Dia telah kafir, dia telah kufur akan ajaran Nabi. Nabi turun agama Islam supaya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berikhtiar dengan cara yang sebenar-benarnya. Tapi kalau kata kita salah tempat, kita akan jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan kufur akan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yazubillah. Jadi itulah tentang perkara solat sunat hajat yang boleh kita lakukan pada bila-bila masa, cukup dengan 2 rakaat. 2 rakaat betul lah kan? Harakat bacaan dalam Al-Quran. 2 rakaat. Kita buat solat sunat 2 rakaat, kemudian kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisawab. Kita masih berbaki lagi masa. Mungkin saya boleh baca satu lagi bab tentang solat taubat. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu katanya, Abu Bakar kata apa? Abu Bakar sebut sami'tu. Sami'tu ni aku mendengar. Sama'a, dia mendengar, dia telah mendengar. Sami'tu, aku telah mendengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ma min rajulin yudhnibu dhanban, tidak ada seorang pun yang berdosa dengan dosa-dosa yang telah dilakukan, thumma yaqumu, kemudian thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafaralah. Tiada ada seorang pun yang berdosa kemudian dia berwuduk lalu bersembahyang serta memohon ampun kepada Allah, melainkan ia diampunkan olehnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada orang pun yang dia lakukan kesalahan, dia telah melakukan kesilapan, kemudian dia berwuduk dan dia bersembahyang serta mohon keampunan kepada Allah, melainkan diampunkan olehnya dosa-dosanya tersebut. Jadi itulah tentang solat sunat taubat. Berwuduk, ambil sembahyang, solat sunat, minta taubat, istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa lagi 2 minit. Jadi kemudian thumma qara'a hadhihi al-ayah, kemudian dah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Allah akan ampunkan dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini yang berbunyi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang mengerjakan keburukan atau menganiaya dirinya sendiri, orang-orang yang telah melakukan perkara keburukan ataupun dia menganiaya dirinya sendiri, dia buat benda-benda buruk, benda-benda yang tak elok, ataupun dia menganiaya diri dia sendiri. Kita buat naya ke diri kita sendiri, kita buat dosa-dosa lah, kita tinggal perintah Allah, kita langgar perintah Allah, larangan Allah kita langgar juga. Allah larang buat perkara ni, kita tak kira, kita buat juga asal hati suka. Orang-orang yang mengerjakan keburukan atau menganiaya dirinya sendiri, lalu dia ingat kepada Allah, lalu zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru li zunubihim, dia ingat kepada Allah serta mohon ampun atas dosa-dosanya. Inilah Allah Ta'ala nak gerakkan hati orang-orang yang berdosa. Kadang-kadang kita ni lakukan dosa tak ingat sampai kesudah, tapi bila mana Allah Ta'ala nak berikan hidayah, Allah Ta'ala boleh bagi dia ingat kepada Allah.
Itulah betapa pengasihnya Allah Ta'ala. Begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih kepada hamba dia. Kalau Allah nak bagi keampunan, Allah jentik hati dia segi, Allah bagi perasaan supaya dia ingat kepada Allah. Nescaya dia akan rasa takut. Sebelum-sebelum pada ni dia buat dosa, dia buat benda keburukan, dia tak fikir langsung kata benda tu dia nak kena tanggungjawab di akhirat nanti. Tapi Allah Ta'ala bagi kesedaran kepada dia, Allah Ta'ala bagi dia ingat kepada Allah sikit saja, maka dia akan segera mohon keampunan kepada Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa nasarahu lah. Baik, kita sambung sikit lagi tentang hadis yang disebutkan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bacakan ayat tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia orang yang melakukan dosa, orang melakukan kesilapan, telah buat naya ke atas diri dia sendiri, kemudian dia ingat kepada Allah, lantas dia mohon keampunan akan dosa-dosanya itu. Lalu wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah tersebut, maka dan memang siapa lagi yang berkuasa yang mengampuni untuk dosa-dosa itu selain Allah. Allah Ta'ala, siapa lagi nak boleh ampunkan dosa dia? Allah Ta'ala nak sebut bahawasanya akulah sebenarnya yang akan berikan keampunan orang yang telah buat salah tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sedangkan mereka juga sedangkan lagi pula yang kuasa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah, lagi pula mereka tidak terus-menerus berbuat dosa sedangkan mereka juga mengetahuinya perkara tersebut sendiri. Mereka ni tak terus-menerus, mereka dah tahu kesalahan tersebut, taubat, mohon keampunan kepada Allah. Walaupun tadi saya sebut kata kadang-kadang berlaku berulang kali, kita segera pohon keampunan. Kita berulang balik benda tu, tapi kita dalam masa yang sama juga kita kena berazam sungguh-sungguh nak tinggalkan dosa-dosa kemungkaran ni. Kemudian dia sebut ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, orang-orang tersebutlah maka untuk mereka itu disediakan balasan pahala ampunan dari Tuhan. Allah Ta'ala bagi pahala ampunan dari Tuhan, serta syurga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya, syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Ada sungai pula syurga Allah Ta'ala bina, Allah Ta'ala bagi ada sungai mengalir di bawah syurga tersebut. Nikmatnya kita tak dapat nak bayangkan. Mungkin kita boleh bayang, tapi bayangan tersebut tak sama sikit pun apa yang kita terbayang. Sebab pasal apa? Nikmat Allah lagi besar daripada tu. Mungkin kita terbayang macam titi dekat Tasik Melati, ada ayak duk jalan kat bawah, daun-daun banyak kata kan, ayak pun nak lalu tak boleh kata. Kita duk terbayang macam tu, tapi yang Allah Ta'ala jadikan lagi indah, lagi elok ayak tersebut, jernih teramana kita tak tahu nak sebut. Jadi mudah-mudahan kita dapat dengan orang yang memohon keampunan kepada Allah ni, disebutkan tadi diberikan syurga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya. Mereka tetap berdiam di sana, mereka akan menghuni tetap di sana, jadi penghuni tetap di sana untuk selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Allah Ta'ala bagi syurga ni kekal selama-lamanya. Lama mana? Lama sampai tak ada ukuran dia, sampai tak ada penghujungnya. Kita hidup atas muka bumi ni ada penghujung, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tahun depan pun tak berapa hari lagi, 9 hari, 10 hari lagi. Mungkin habis cukup tahun ni, cukup ajal kita. Tapi akhirat ni kekal abadi selama-lamanya di sana. Wallahu a'lam bisawab. Kita semua mendambakan syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mendambakan tersebut, kita berusaha bersungguh-sungguh buat amal, dan juga kita juga tak lupa untuk minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan syurga bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Saya rasa setakat itu saja penyampaian pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.